Mula-mulanya, Iguo berniat untuk mencadang Victor supaya menghentikan projek ini. Namun, ayah Victor tiba-tibanya datang untuk melihatnya. Meneliti Victor, Iguo terdapat jiwa yang dibenci oleh pihak berkuasa, sekecil dan tidak berdaya seperti dirinya. Oleh itu, Iguo memutuskan untuk membantu Victor memenuhi impiannya untuk mencipta kehidupan yang baru. Atas cadangan Iguo, Victor menyedari bahawa dia dapat memberikan dua hati si pelik, dan ini oleh menyebabkan darah beredar di badan yang lebih besar. Kali ini, mereka perlu menggunakan arus yang sebesar kilat untuk menghidupkan semula makhluk pelik itu. Malam itu, Iguo diundang untuk menyanyi dan menari bersama Laura di prom. Mereka berdua melepaskan diri dengan gembira. Tetapi ketika Iguo kembali ke tempat kediaman Victor, dia mendapati bahawa Tobin yang marah membawa polis untuk menyerang. Oleh itu, dia menggunakan saluran rahsia untuk memberitahu Victor. Tetapi Iguo secara tidak rahsia menjumpai satu mayat yang beku. Ketika itu barulah Iguo mengetahui bahawa Victor telah mencuri mayat untuk penyelidikannya sendiri. Victor juga menggali mata mayat tersebut. Tindakan kejam seperti itu mengejutkan Iguo. Ketika Iguo menyoal Victor, Tobin bergegas ke makmal dengan pistol. Oleh sebab keimanannya telah tercabar, Tobin sudah kehilangan akal dan berniat untuk menghentikan Victor secara paksa. Dalam pertempuran itu, tangan Tobin dipatahkan oleh roda gigi. Victor mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia berjumpa dengan Finnegan. Setelah mengetahui bahawa mereka mencederakan polis, Finnegan memutuskan untuk membawa kedua-dua Victor dan Iguo pergi ke istananya di Scotland untuk meneruskan penyelidikan mereka. Namun, Iguo enggan pergi bersama selepas melihat tindakan Victor yang sanggup tergila-gila untuk penyelidikannya sendiri. Iguo enggan bekerja untuk dirinya telah menyebabkan Finnegan berputus untuk membunuh dia. Dia menyuruh anak buahnya buangkan Iguo ke dalam sungai. Nasib baik, Iguo dapat melarikan diri dari sungai. Victor yang datang ke istana segera memeluk makhluk ciptaan peliknya Prometheus akan dilahirkan. Di sebelah Iguo, dia beransur pulih kesihatannya dalam penjagaan Laura yang baik. Dia melihat jam tangan yang ditinggalkan oleh Victor. Dia mendapati bahawa jam tangan ini adalah milik Henry, saudara Victor. Barulah Iguo menyedari bahawa Victor yang ingin mencipta kehidupan selama ini adalah kerana dia terbunuh saudaranya Henry pada masa dulu. Memandang perlakuan Victor yang jujur terhadap dirinya selama ini, Iguo memutuskan untuk memberitahu Victor bahawa Finnegan yang cuba untuk membunuhnya. Laura ingin menghentikan Iguo, tetapi melihat bahawa kekasihnya yang telah membuat keputusan teguh, dia tidak teragak-agak untuk pergi ke Scotland bersamanya. Setelah tiba di istana Finnegan, Laura berpura-pura meminta petunjuk jalan dan dengan ini, dia menarik perhatian pengawal di luar istana. Iguo mengambil kesempatan untuk masuk ke istana dan terlihat Victor dan segera memberitahunya kejadian Finnegan yang ingin membunuhnya. Dia juga memberitahu Victor hasrat Finnegan yang ingin menelan kesemua hasil penyelidikan. Namun Victor yang sudah tergila-gila menghabiskan penciptaannya tidak mempedulikan semua ini. Pada masa ini, apa yang Victor ingat hanya saudaranya Henry yang mati lemas di malam bersalju atas kesalahan dirinya yang bermain-main. Pada pandangan Victor, hanya dengan menciptakan kehidupan, dia dapat benar-benar menerus semua dan keluar dari bayangan masa kecilnya. Atas desakan kaki tangan, Victor segera kembali kepada penyelidikannya tanpa ragu-ragu. Dengan belon udara panas yang diciptakannya, mereka menghasilkan kilat pada malam hujan. Dengan kerangsangan kilat yang kuat, arus besar mengikuti litaran pusingan dan mengejut makhluk pelik Prometheus yang terikat tinggi. Dengan harapan semua orang, makhluk pelik yang dirantai ini mula bernafas. Kegembiraan atas kejayaan percubaan itu mengepung semua orang dalam sekelip mata. Namun oleh kerana kilat yang terlalu kuat, arus terpadam dan seluruh makmal segera runtuh di bawah kedutan elektrik. Finnegan terbunuh dalam kemalangan itu. Pada masa ini, detektif Tobin tiba di istana. Setelah melihat makhluk pelik yang dihidup itu bangkit perlahan-lahan, dia berasa amat takut. Walau bagaimanapun, bagi Victor memandang Prometheus di hadapannya, dia tidak berasa takut tetapi hanya terasa kegembiraan sebab telah menghidupkan satu nyawa. Kegembiraan ini tidak bertahan lama. Victor dengan segeranya telah mendapat kekosongan mata Prometheus dan tidak mempunyai jiwa. Jurang yang besar menyebabkan Victor berasa amat
kecewa. Dari segi psikologi dan segi arti, tingkah laku ini telah memerahkan makhluk pelik dan makhluk pelik mencubit lehernya. Nasib baik Tobin segera menembak dan menarik perhatian makhluk kecil. Barulah dia menjatuhkan Victor dan bergegas ke arah Tobin. Victor dan Iguo menyaksikan bahawa Tobin terbunuh oleh makhluk yang tidak berperi kemanusiaan ini berputus untuk menghentikan bencana ini. Namun makhluk pelik mempunyai kekuatan yang tidak terbatas dan dua orang ini sama sekali bukan lawannya. Nasib baik Iguo yang cekap dapat menusuk jantung makhluk pelik dari belakang. Barulah dia jatuh mati. Oleh sebab makhluk pelik ini mempunyai dua hati, Iguo cepat dipukul sambil tidak waras oleh makhluk. Victor yang melihat keadaan ini menahan kesakitan sambil mengambil batang besi di lantai, segera menusuk jantung makhluk pelik yang lain. Barulah terselesainya krisis ini. Keesokan harinya, Iguo yang terbangun dari koma melihat Laura yang datang melihatnya. Victor sudah meninggalkan istana dengan satu catatan kepada Iguo bahawa dia ingin pergi untuk memulakan kehidupannya baru. Di bawah restu Victor, Iguo bersama dengan Laura menikmati kehidupan mereka seterusnya.